Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi Nazri Kahar dalam program You Wartawan. You Wartawan, anda juga wartawan. Malam ini kita nak bincang had kebebasan bersuara dan juga menuntut. Baru-baru ini Perdana Menteri kita telah menyatakan dalam satu persidangan akhbar di mana mengingatkan para pemimpin kumpulan-kumpulan tertentu yang telah dibebaskan daripada tahanan ISA baru-baru ini supaya tidak membuat kenyataan keterlaluan apabila memberikan sebarang komen dan juga menuntut apa yang mereka fikirkan mereka perjuangkan untuk kaum mereka sendiri. Jadi Perdana Menteri mengharapkan mereka faham bahawa dengan pembebasan mereka itu tidak sewenang-wenangnya mereka boleh membicarakan, mereka boleh menuntut, mereka boleh membuat kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Jadi itu yang akan kita bincangkan, bagaimana negara kita Malaysia ini perlu dilihat secara tulusnya, secara prinsipnya, bagaimana kebebasan itu perlu dilihat, perlu ditafsirkan, dan juga bagaimana tuntutan-tuntutan tertentu perlu dibuat secara yang cukup harmoni, cara yang paling hikmah. Itu yang akan kita bincangkan dengan tamu di studio dan juga talian telefon nanti, dan juga banyak pandangan pendapat yang telah dihantarkan oleh rakan-rakan wartawan. Sebelum itu kita dengarkan paparan ini. Kebebasan bersuara sememangnya wujud dan subur di Malaysia ini. Banyak ruang dan peluang yang ada. Wujud juga platform yang dibuka dengan luas untuk kita meluahkan pendapat. Apa yang perlu ditekankan pada hari ini bukanlah mengenai kebebasan memberi pendapat itu, tapi bagaimana untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk memberi buah fikiran bijak yang memberi manfaat secara menyeluruh. Saya tidak bersetuju jika ada yang menyatakan bahawa rakyat Malaysia kurang berani menyuarakan pendapat kerana terdapat banyak kekangan dalam menyuarakan pendapat. Apa yang kita kurang ialah jati diri dan pendirian serta kematangan dalam menyuarakan pendapat. Ada juga pihak yang berani menyuarakan pendapat tetapi menggunakan kelebihan itu untuk meminta dan membuat tuntutan yang jelas hanya memberi kepentingan kepada sesetengah pihak sahaja. Itu bukan kebebasan mendapatkan hak, tapi lebih bersifat pada kepentingan diri sendiri. Ramai mentakrifkan kebebasan bermaksud kita bebas melakukan apa saja. Tapi secara peribadi, saya mentakrifkan kebebasan di Malaysia akan sentiasa wujud selagi keharmonian dan keamanan dijaga. Kebebasan sebegini harus digalakkan. Kebebasan yang tanpa had yang membawa keburukan dan bencana harus dicantas segera. Ya, terima kasih Mimi, terima kasih John Wah atas pandangan yang diberikan dalam Facebook dan juga email tadi. Okey, kita bersama saya pada malam ini saudara Nur Amin Ahmad, penyelidik Malaysia Think Tank. Selamat datang Cik Nur Amin. Apa khabar? Okey. Kita bercerita pasal kebebasan dan juga menuntut hak masing-masing. Jadi apabila Perdana Menteri telah menjelaskan zaman kerajaan telah tahu semua, kerajaan boleh mengenal pasti semua benda sudah berlalu. Jadi ini satu peluang. Bagaimana rakyat perlu menggunakan peluang ini secara yang betul? Pada saya isu kebebasan ni kira satu isu yang penting dan juga sangat luas untuk kita bincangkan. Ya, ada perjalanan sejarah yang membawa kita kepada apa yang ada, dan sebenarnya isu kebebasan kalau dilihat di Malaysia, kalau kita baca balik pemasyuran kemerdekaan Tunku Abdul Rahman, memang dinyatakan secara jelas bahawa negara mesti mempertahankan hak asasi dan kebebasan rakyat. Cuma kalau kita tengok dalam perkembangan dewasa ini, pada saya kita negara Malaysia dalam era sebagai negara membangun dalam era transisi untuk menjadi negara maju, bagi saya adalah satu kebiasaan untuk kita berdepan dengan isu-isu terutama berkaitan kebebasan ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok George Bernard Shaw sendiri pernah katakan kebebasan ni adalah tanggungjawab, dan sebab itulah kebebasan ni sangat selari dengan tanggungjawab, sangat dicemburui. Dan kalau kita tengok sebenarnya dalam aspek sejarah, berkaitan isu kebebasan, dulu kita kenal sebagai empire, tidak ada negara-negara bangsa seperti yang ada sekarang. Daripada empire ni kita jadi sebuah negara bangsa, dan kita mula timbul isu-isu tentang bagaimana hak rakyat untuk terlibat dan berpartisipasi untuk memilih ketua dan sebagainya. Dan daripada situ, bila kita ada sebuah negara, timbul pula isu apa hak-hak individu, dan daripada sinilah munculnya idea-idea tentang kebebasan bersuara, tentang kebebasan berhimpun dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kerajaan itu adalah sama dengan kita, sebab faham yang biasa sebagai rakyat bahawa all men are created equal. Kalau macam di Amerika, satu slogan yang sangat popular, apabila semua kita adalah equal, kita semua adalah yang sama, apakah hak kerajaan harus lebih kepada kita? Sedangkan dalam idea, dalam falsafah politik, kerajaan ni hanyalah rakyat memberi sebahagian sahaja kuasa kepada kerajaan, dan sebahagian lagi rakyat perlu reserve, di mana dalam mana-mana peruntukan perlembagaan dalam Malaysia, perlembagaan Malaysia pun kita ada hak-hak
yang dijamin, termaktub, yang harus dijamin oleh kerajaan. Yang antaranya tentang kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, kebebasan beragama dan sebagainya. Dan saya rasa macam isu-isu yang timbul ni adalah satu benda yang biasa yang hanya boleh ditangani melalui pendekatan demokratik. Bagaimana kita menuburkan pendekatan-pendekatan ini, kerana kita takut pendekatan yang kita berikan, ruang yang kita berikan disalahgunakan ataupun ditafsirkan dalam bentuk tafsiran-tafsiran kotak-kotak tertentu, tidak diberikan suatu keyakinan, tidak diberikan suatu kematangan dalam tafsiran tersebut. Sebab itu saya kata pendekatan demokratik ini sangat penting. Sebab apa? Dengan pendekatan demokratik ini kita akan beri pilihan kepada rakyat. Jadi sekiranya ada satu pandangan yang kita katakan ekstrim ataupun mungkin pandangan yang keluar dari konteks akan ada pandangan balas yang menjawab pandangan ini. Jadi perbezaan secara aman ni kita harus rancakkan dalam pelbagai bentuk, sama ada melalui media atau melalui forum dan sebagainya. Hanya sebab apa? Sebab kalau kita menolak bahawa pandangan yang ekstrim, maksudnya pemaksaan satu pandangan yang kita sifatkan ekstrim, bagi saya dengan mengekang kebebasan itu sendiri juga adalah satu tindakan yang ekstrim. Okey. Banyak lagi kita akan bincangkan dengan saudara Nur Amir. Selepas ini kita akan menghubungi Profesor Dr. Mustafa Ishak daripada Universiti Utara Malaysia, Dekan Penyelidikan dan Pasta Siswa Azhar, dan banyak pandangan yang telah diutarakan melalui Facebook kami. Kita dengarkan pandangan ini. Kebebasan bersuara itu perlu, tetapi perlulah ada batas-batas tertentu. Dalam konteks kebebasan bersuara ini, perlulah difikirkan sensitiviti sesuatu kaum dan pegangan agama masyarakat. Tambahan pula, Malaysia adalah sebuah masyarakat berbilang bangsa. Keharmonian dan kesejahteraan masyarakat perlulah diutamakan untuk terus hidup dalam keadaan aman sentosa, kerana ia bukan sahaja melibatkan diri kita semata-mata, tetapi juga membawa kesan kepada masyarakat seluruhnya. Jadi fikirlah sebelum menyuarakan sesuatu perkara. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Sama-sama kita renungkan.